Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, tamunya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama pada petang ini kumpul dalam tempat yang baru ni. Memang cukup canggih lah. Saya ingat boleh kita terus je lagi ni. Walaupun ada macam-macam bunyi sikit kat dalam ni. Mudah-mudahan sebenarnya tuan-tuan bukanlah kita nak berbeza sangat, tidak. Cuma kita nak menyebutkan bahawa sebenarnya kita tidak terikat dengan tradisi-tradisi tertentu. Yang pentingnya matlamat itu ialah untuk membuka ruang kepada orang supaya dapat bersama-sama. Itu sebenarnya. Sebab itu hari ini kita nampak gaya rumah pantai ni, setiap meja ada air. Jadi kalau setiap meja tu ada air, tuan jangan direnung je air tu, minum je lah, ya? Tak ada masalah, ya? Tak nak mengajarkan juga kita bahawa bukan menjadi suatu kesalahan apabila kita mengaji, ya? Kita minum dan sebagainya, ya? Saya ingat salah seorang daripada guru yang sama-sama di sini, Ustaz Nazmi, baru-baru ini dia atas motor pula, ya? Saya tengah fikir lain pula, dia atas motor, saya fikir atas lain pula. Ya, sihat. Mungkin atas kuda pula ke. Tak, maknanya tuan-tuan, supaya kita yang pentingnya kita ada rasa untuk kita nak pergi ke majlis-majlis ni, ya? Jadi orang pun tak risau, ya, orang tak fikir majlis ilmu ni dia maknanya statik begitu, ya? Tidak begitulah. Supaya hari ni kita kena bergerak bersama dengan zaman. Apa benda pun, sebab itu dakwah hari ini dia kena bergerak dengan zaman. Kalau kita kekal statik begitu rigid dengan keadaan-keadaan yang dahulu, barangkali kita akan ketinggalan. Sebab itu minta maaf lah, mungkin ada sama-sama kita, siapa nama saya? Siapa nama? Marjid. Marjid yang kita kan. Tak, saya sebutkan tuan-tuan, orang Kristian, kaedah mereka berdakwah hari ini lebih up to date. Kaedah mereka berdakwah lebih up to date. Tapi kita masih lagi pada keadaan yang lama. Kalau kuliah ni sebenarnya duduk bawah bersela, kan, ustaz cakap lama, kaki kebas, kan, kejap kiri, kejap kanan gitu. Dan ini, kadang ini akan menyebabkan orang rasa terikat untuk nak sama-sama dalam agama ini, ya. Itu sebab kita luaskan ruang tadi. Dan saya ingat ini bukan kali pertama. Dan saya ucap tahniah lah apa saya negeri berani sahut cabaran saya, ya. Yang akan datang kita buat tepi pool pula, ya. Saya dibahagikan ada tepi pool pula, kan. Jadi kita buat tepi pool, ya. Dan ini supaya kita nak, bukan kita ni sebenarnya, ini rakam ni, kan. Lepas tu besok masuk YouTube, kan. Jangan ambil gambar saya, ambil gambar semua sekali, biar orang tengok. Tak, bukan kita nakkan kelainan, tetapi kita nak supaya apa cara yang boleh mengajak orang kepada kebaikan, kita kena usahakan, ya. Kita mesti kreatif untuk tu. Ini jangan kita rigid, supaya Islam ni, sebab itu pada zaman Rasulullah SAW dapat berkembang dengan luas. Sahabat menggunakan idea-idea masing-masing, ya, untuk nak menarik orang-orang kepada agama Allah SWT, nak membawa orang kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang penting, sebagai persapah yang mesti kita pegang. Sebab itu kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW,
Di masjid itu penuh dengan orang berkhemah. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa pada zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu keliling masjid, orang berkhemah. Maknanya musafir datang berkhemah di masjid, pasang khemah masing-masing. Cuba kita hari ni datang, kita berkhemah keliling masjid, bangun pagi, khemah tak ada, kita seorang di tengah tu jadi. Kan? Sebab apa? Kita rasa hari ni tak boleh masjid, hari ni untuk ni saja. Baru saya forum bersama dengan Triple H di Kelang. Kita sebutkan dengan Datuk Omson, dan dia setuju. Saya kata teruslah letak meja pingpong ni, meja pingpong ni lama dah tukar, buat futsal dalam masjid, kawasan luas. Dan saya kata tukar, letak pula apa ni, meja snooker. Apa masalah? Kita sambil kita boleh mendidik orang bahawa permainan itu tidak salah. Itu suatu kepahaman kepada orang, kita nak bagi permainan itu tidak salah. Dan kemudian kita nak mendidik juga orang bahawa kita boleh mengajak orang-orang muda untuk bersama-sama ke masjid. Jadi saya ingat kalau misalnya niaga ni, tu saya cerita dah lah, memang orang muda je ada yang nak pencen lama lagi pencen. Lepas lagi pencen, muda lagi lah tu. Baik, tuan-tuan sekalian, kita sambung perbincangan kita di dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ya. Kita sampai muka surat 357. Kita sedang membincangkan tajuk yang ke-16, berdoalah, nescaya Allah kabulkan. Jadi bilik ini memang baru pasang ke speaker? Memang dia canggih. Okey lah ni speaker. Kadang surau pun speaker tak bunyi macam ni. Kan? Yang ni okey lah. Maknanya memang okey lah. Sambil-sambil boleh tengok cermin kan. Boleh tudung kan? Kok sengit dah sampai ke sini kan. Baik. Keutamaan berdoa. Adapun keutamaan berdoa, silalah paparkan dan tidak ada larangan. Dalam hadis sahih sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sunan dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tak kala kamu lihat seorang hamba yang banyak berdoa, ketahuilah bahawa dia adalah seorang ahli ibadah dan dekat dengan Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak banyak berdoa, kamu akan mendapatkan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu asasnya, doa adalah ibadah. Berarti orang yang berdoa, dia beribadah. Pertama kita tengok angin kuat, berdoa lah. Kan? Dia ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan suka, carilah sebuah kitab namanya, apa nama kitab tu? Popular nama kitab. Jadi kalau ceramah depan makanan ni, lupa dah pula. Ya? Hisnul Muslim, ya? Hisnul Muslim, ya? Ataupun perisai Muslim. Ya, banyak dalam tu doa-doa. Carilah Telaga Biru, tak apalah. Ya, saya promosikan sikit. Ya, sahabat saya Ustaz Zazan punya syarikat. Bukan kerana Telaga Biru ni dia buat buku tu cantik sikit. Kita kan suka yang buku cantik. Cuba tuan-tuan tengok buku tuan-tuan kan cantik lagi kalau nak banding dengan buku saya. Kan? Dia boleh jual balik lah macam ni. Tak. Dalam buku Hisnul Muslim ni dikumpulkan doa-doa, zikir-zikir. Antaranya bila kita melihat angin yang kuat, kita berdoa. Ada doa. Ya. Kita minta kepada Allah supaya Allah bagi, apa dipanggil, angin yang kuat ini ada kebaikan. Dan kebaikan yang datang dengan, dan kita minta juga jauh kejahatan daripada angin yang datang, dan juga kejahatan yang ada pada angin tadi. Ya, maknanya keburukan. Betul berdoa. Itu doa ni tuan-tuan di mana-mana saja. Sebab itu orang yang berdoa adalah orang yang beribadah. Dan kita jangan terkejut besok kalau tengok orang tu tak rajin sembahyang. Sembahyang fardu je, sembahyang sunat tak rajin, tapi ahli syurga. Pasal? Tapi dia rajin berdoa. Kita sebut dah dulu, bila doa ini ibadah, berarti ibadah ini berarti ketundukan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang berdoa lambang kepada orang itu tunduk kepada Allah Ta'ala.
Kita jangan takut nak berdoa. Kadang ada orang dia nak berdoa ni dia minta apa dia panggil wasfah, tahu wasfah. Dia minta perantaraan. Apa ya? Dalam Islam direct. Tidak ada perantaraan di antara kita dengan Tuhan. Tidak ada perantaraan di antara kita dengan Allah Ta'ala. Ada sebahagian agama ataupun anutan untuk meminta kepada Tuhan ini dia perlu kepada pertengahan. Tapi dalam Islam, siapa pun orang itu, walau bagaimanapun keadaan, apa pun latar belakang, maka apabila dia berdoa, maka teruslah minta kepada Allah Ta'ala. Udu'uni, kata Allah Ta'ala, astajib lakum. Kan? Apabila ditanyakan, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala kata, aku dekat. Jadi nak buat aku minta dengan orang lain, aku dekat. Bila kita minta doa, contohnya Ustaz minta doakan saya supaya dapat rezeki. Berkenaan dengan doa ni, kita boleh juga sebenarnya yang kita sebut ini adalah prinsip umum. Bererti berdoa ini asasnya ialah setiap orang memohon, walau apa keadaan, walaupun dia itu orang yang dirasa banyak berdosa, walaupun dia rasa dia banyak melakukan kesalahan, walaupun dia rasa dia tidak sempurna, maka dia terus meminta. Cuma memang kita digalakkan, umpamanya orang yang bermusafir, kita minta didoakan kita, kerana antara orang yang tidak ditolak doanya orang yang musafir. Itu antara orang yang berpuasa, jumpa kawan puasa, kita minta dia mendoakan kita, kerana itu antara orang yang tidak ditolak doanya. Ya. Jadi maknanya meminta orang berdoa atau orang-orang soleh yang doanya, yang kita yakin bahawa hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dekat, atau orang-orang yang berada pada tempat-tempat mustajab, itu boleh. Tapi secara asasnya kita doa. Ini nak nikah pun suruh imam doa. Nak nikah, dia nak pergi Mina, suruh imam doa. Janganlah datang rumah imam petang-petang kawan tu tidur, minta buatkan solat hajat. Tak salah, tapi berdoalah sama. Ini harapkan imam ni. Imam tentangan tu, doa dulu solat hajat. Kan, patut doa Allahumma zawwijni. Terbalik, Allahumma zawwijni. Kan, ya Allah kau kahwinkan aku. Kan, besok sampai hujung tahun, imam tu nikah seorang lagi. Dengan siapa? Orang perempuan yang kita nak nikah tu. Tak tahu, dan kita minta lah, kita. Sebab tu kita minta. Sama juga kita apabila berlaku kematian, atau kita nak mendoakan untuk arwah ibu ayah kita, kita minta. Walaupun kenduri ni kita panggil ustaz, walaupun kenduri itu kita panggil imam, bagi tu imam tu. Tapi orang lelaki lah, janganlah perempuan. Kan, tepuk pula imam depan dia doa, tumbang tu imam tu ke situ. Tak makna yang lelaki bagi tu imam, nanti tahlil imam awak. Doa pertama imam awak, doa kedua saya nak buat, doa kedua saya nak sendiri doa. Kadang ada imam ni dia habis doa dia Al-Fatihah kan, sambung balik tu yang kedua pula. Jadi kita nak doa, ambil surat tu, atau kata imam doa saya buat, tahlil imam buat. Sebab yang penting kita berdoa. Betul kita sebut dah tadi, orang soleh doa mereka makbul. Itu dalam keadaan-keadaan yang khusus, atau kita kata lebih khusus. Tapi secara umumnya, maka kita juga doa kita dipandang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita berdoa dalam keadaan kita bersungguh-sungguh. Maknanya memang kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa yang kita hajatkan. Ini sebab itu tuan-tuan, kita mesti doa ni ibadah. Sebab itu jangan rasa rugi. Okey, masih kawal tu. Ya, masih kawal. InsyaAllah. Dia pasal di atas tuan, nama bumbung. Sebenarnya selalu hujan angin tu bunyi gitu. Cuma tuan-tuan duduk di bawah. Kan? Memang dah tak dengar benda. Kan? Hari ni kita duduk di atas, baru kita rasa. Jadi goyang ke tak goyang ke, semua kita rasa.
Baik. Doa ini ya, disebut di dalam kitab Mukhtasar Mufid Syarah li Jawharatit Tauhid, ringkasan kepada Syarah Jawharah Tauhid, ya, dikarang oleh seorang ulama judul Allah yarham. Dia kata apa? Doa ini ada 3 keadaan. Pertama, Allah bagi apa yang kita minta. Kita minta apa? Allah bagi terus. Tuan-tuan minta nak naik pangkat, naik pangkat. Kita minta nak kahwin, kahwin. Kita minta nak kaya, tak lama kaya. Kita taklah kahwin kaya itu, berkali kahwin dengan orang kaya, kaya lah. Kan? Sama ada lelaki kahwin dengan perempuan kaya atau perempuan kahwin dengan lelaki kaya. Ada. Dan Allah nak bagi. Tak ada seorang sahabat kahwin dengan orang kaya. Perempuan tu kaya, kaya semua perempuan. Rezeki dia. Dulu kereta buruk, sekarang pakai kereta BMW 5 Series. Tak boleh, rezeki dia kahwin dengan orang kaya. Kaya lah dia. Lepas tu dia cari jodoh ni tuan, yang penting beriman walaupun kaya. Bukan walaupun miskin. Kita kan gitu kan, tak apalah, penting beriman walaupun miskin. Yang penting beriman walaupun kaya, walaupun cantik. Maknanya semuanya dia nak itu semua. Bunyi walaupun tu macam tak nak, kan? Tapi semua tu dia nak sekali. Tak salah. Kerana kita kan gitu kan. Apa yang penting beriman walaupun tak kaya, tak cantik. Ya. Walaupun tu macam nampak macam opposite. Kan? Tapi sebenarnya sama je, semua dia nak berkata. Tak salah. Tak nak sebut dia tuan-tuan, minta. Kan? Boleh. Allah bagi, dapat terus. Nak laki-laki, Allah bagi nak laki-laki. Nak perempuan, Allah bagi anak perempuan. Nak anak ramai, Allah bagi anak ramai. Nak sikit, belum tahu lagi. Kan? Jadi makna apa kita nak, Allah bagi. Ini keadaan yang pertama. Ya. Keadaan yang kedua, Allah bagi lain dari yang kita minta. Allah bagi lain dari yang kita minta. Orang minta kaya, miskin sampai ke sudah. Kan? Tak kaya kawan. Minta nak anak laki-laki, Allah bagi perempuan. Asal beranak perempuan, asal beranak perempuan. Minta anak perempuan, asal beranak laki-laki, asal beranak laki-laki. Asal anak laki-laki, dia punya anak. Makna gitulah nak cerita. Tak nampak. Kontra, dia minta naik, Allah bagi naik. Nampak? Minta naik pangkat, pion sampai ke sudah. Pencen pion. Tapi doa ya Allah, pergi ke Arafah, doa ya Allah bagi aku naik pangkat, ya Allah bagi naik pangkat. Naik pangkat lah, senior pion. Pion juga tapi senior. Kan? Bukan senior lagi, senior. Maknanya mas senior betul. Tak ada. Nampak tak? Maknanya Allah tak bagi. Yang diminta tu Allah tak bagi. Tapi Allah bagi lain. Allah bagi lain. Diminta naik pangkat, Allah Ta'ala bagi dia lain. Tukar kerja terus. Bukan naik pangkat tuan, tukar kerja. Dia jaga nak naik pangkat ni, tukar kerja. Kalau cerita Piramli ni, dia kata, hai Mamang, kau main pintu Mamang. Ini, itu doa Allah. Sebab itu kita tengok, ada orang diminta lain, dapat lain. Kadang kita berdoa nak kahwin dengan orang ni, nak kahwin dengan orang ni, kahwin dengan orang ni, akhirnya kan, dulu kan kita masa kahwin dulu, sebelum kahwin, kita kan berdoa nak kahwin dengan pak ur kita ni, yang kita dating daripada student universiti sampai habis. Lah kali kahwin dengan siapa? Orang lain. Orang yang kita benci tu. Kan, tengok muka dia benci, tengok muka dia benci. Rupanya itu lelaki kita. Dah kata yang sekarang dia lah. Kan? Contoh, minta lain, Allah bagi lain. Minta anak laki-laki, Allah bagi anak perempuan. Sebab Allah lebih mengetahui. Kadang kita minta ni tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang bila diminta ni, boleh kita nak state, kita nak bagi tahu benda kita minta. Tetapi kita kena serah juga, ya Allah, kau lebih mengetahui. Sebab itu kita boleh istikharah ni, kita minta Allah bagi kita sesuatu yang baik untuk kita dan agama kita. Jangan minta, ya Allah kau kahwinkan aku, ya Allah kau kahwinkan aku.
Kena sambung hujung ni, ya Allah kahwinkanlah aku kalau sekini ini baik untuk aku dan agamaku. Kan? Nanti besok jadi fitnah untuk kita. Elok dah dengar kuliah macam ni. Seorang-seorang tak ada nak. Kan? Pasal semua dah kahwin. Contoh dan buat kot lah ni yang banyak belum kahwin kan. Hilang pasal kahwin. Semua tak lagi pergi kuliah lagi. 5.30 saya tengok awak kat bawah. Kan? Jam pun jam lah. Balik. Tak, dia betul. Tak suruh. Maknanya tak baik untuk agama kita. Ada orang gitu. Elok dah tuan-tuan. Nak pergi kepada agama. Bila kahwin dapat suami yang tarik dia pula jauh pada agama. Atau elok dah suami tu baik, dapat isteri yang tak baik. Dia pula makin jauh hilang. Kenapa? Sebab itu kadang-kadang kita minta ni kita tak tahu. Kita memang pandai minta, kita boleh minta. Tetapi kita tak tahu yang kita minta tu terbaik ataupun tidak. Sebab itu bila kita minta, akhir sekali minta apa benda tuan-tuan nak minta. Ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah dah lama dah aku mengidam nak kaya. Ya Allah bagilah aku supaya aku dapat pakai kereta besar, ya Allah pakai. Tapi di hujung tu, ya Allah kau makmurkanlah sekiranya permintaan aku dia baik untuk diriku, kalau untuk keluarga aku dan anak-anakku, dan baik untuk agama. Itu penting kan? Kadang-kadang tak baik untuk kita. Ini tuan-tuan. Ada seorang sahabat ni, orang jumpa dia bagi tahu, dia kata, Ustaz cuba doakan untuk suami saya. Kenapa? Suami saya ni dia dah gila kepada perempuan tu pula. Dia kata, saya Ustaz, dia kata kalau suami saya nak kahwin, tapi jangan dengan perempuan. Macam itu pula dah. Maknanya perempuan tu tidak baik untuk diri dia dan keluarga dia. Faham tak? Isteri kata tak apa, you nak kahwin dengan siapa kahwinlah, tapi bukan dengan dia. Sebab bila you kahwin dengan orang ni, you jadi lupa diri, you jadi hilang tanggungjawab. Nampak? Sebab itu kadang-kadang kita minta benda yang dia mudarat kepada kita. Sama juga kita minta kaya, kita lupa nak begitu, ya Allah kau makbulkan kalau sekiranya permintaan aku ni baik untuk diriku dan agama, kaya tuan. Tapi lama kelamaan kita makin kufur pada Allah Ta'ala. Masa miskin ni ada duit, tak duit, mengharapkan bonus. Sini dapat bonus tu. Dia masuk yang setahun setengah pula. Sebulan setengah. Tak masuk. Tak maknanya ni tuan-tuan. Sekarang ni mengharap bonus. Kalau orang kaya dah tak harap ada bonus, tak dapat pun tak pun. Pasal bonus semua tak banyak mana. Tapi yang sekarang ni masih teringin, ya Allah bila dapat pergi Mekah. Sebab kata tadi dia ingin bila nak pergi Mekah. Tuan-tuan, orang duduk di Mekah tak sibuk nak ke Mekah. Faham tak faham? Orang duduk di Mekah tak sibuk nak ke Mekah. Tak ada. Jangan tuan-tuan ingat orang kat Mekah tu belum-belum macam kita juga. Dia relax je. Duduk di Mekah. Bukan dia orang Mekah pun kadang kerja di Mekah tak pergi. Kita belum-belum berguling-guling nak pergi Masjidil Haram. Bergaduh-gaduh laki bini, okey lambat nak pergi Masjidil Haram. Dia tak gaduh pun. Sila. Kenapa? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan ni, kita minta kadang-kadang sesuatu yang kita takut kadang-kadang dia akan menjauhkan kita daripada agama kita. Lepas tu kita kena hati-hati yang itu. Itu kita risau. Jauh daripada keinginan kita kepada agama, jauh daripada nak beribadah, jauh lagi akhirnya kita lupa Tuhan. Banyak berlaku. Nak kaya sangat, akhirnya Allah bagi kaya. Mula-mula jauh dengan masjid surau, majlis ilmu, makin jauh. Akhirnya bukan saja majlis ilmu jauh dengan masjid, dia makin jauh daripada kawan-kawan yang boleh membawa dia kepada kebaikan. Akhir kawan-kawan ni semua ni rumah urut sana yang paling bagus. Urut sana ni yang siap punya bagus dia. Lawan ni rumah urut sini lalu. Sini ini urut dia keras sikit. Ini urut lembut sikit. Yang ni urut tak rasa langsung saya jantan. Tuan-tuan, akhirnya makin jauh. Kenapa? Ini sebab tu kita kena ingat, kita nak minta boleh minta lah, tapi kena minta bahawa dia baik untuk kita. Ini kadang-kadang kita tak perasan bahawa yang kita minta ni kadang-kadang Allah bagi lain
Dan Allah bagi lain memang kita kecewa lah. Kita kecewa sebab kadang kita nak naik pangkat ni, ya Allah jadilah aku yang naik pangkat. Tiba-tiba orang lain yang naik pangkat. Kita kecewa tak? Kecewa. Tuan-tuan, kawan yang naik pangkat tu selang 5 bulan gila. Sebab apa? Duduk jawatan tadi tu. Kan kita tengok, ya Allah, nasib baiklah kau naikkan pangkat dia, bukan naik pangkat aku. Tidak gila kita. Tak semua. Baik, ini perkara-perkara yang kita kena tengok. Sebab itu Allah bagi lain. Kadang kita minta nak anak laki-laki kan, Allah bagi anak perempuan, betul tak? Kita kadang mengeluh. Jangan. Rupa-rupa Allah bagi anak perempuan tu, besok kita dah tua, ni yang serve kita. Bagi anak laki-laki ni rupa-rupa je, yang anak laki-laki lah yang terajam kita besok. Tapi bukanlah maknanya begitu juga, tuan-tuan. Sila-sila. Duduklah mana-mana. Tak ada salah, tuan. Duduk. Air tu lah, minum-minum. Air tu minum. Rasa macam kaku je tu, minum-minum. Dia sebenarnya, tuan-tuan, saya ingat dalam peristiwa Nabi SAW nak masuk ke Mekah untuk menaikkan umrah bersama dengan sahabat. Bila Nabi masuk ke Mekah, orang-orang musyrikin Mekah tahan Nabi di Hudaybiyah. Dia orang tak boleh masuk. Tahun ni korang tak boleh masuk. Akhirnya Nabi bagi tahu dengan para sahabat, sembelih kambing dan kita keluar daripada ihram. Sahabat tak nak. Kerana sahabat kata, kita nak masuk juga tahun ni. Dah rindu sangat dekat Mekah ni. Akhirnya bila Nabi tengok tu sahabat tak ada yang nak ikut, Nabi pun jadi agak rasa kecewa. Tapi si Nabi bagi tahu, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau sembelih kambing dulu? Baik, kau sembelih dulu, nescaya orang akan ikut perbuatan kau. Akhirnya Nabi pun sembelih dan para sahabat pun semua sembelih kambing. Sama juga lah ceritanya pasal minum ni, saya minum dulu. Kalau tidak, tuan-tuan tak minum tu. Sebab dia pula cara buka. Oh, canggih. Air pun susu kambing. Ni yang sayang kat mesin negeri. Allah Akbar. Fadal tuan-tuan, minum bismillah. Baik, sambung balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tak bagi pun di dunia ni doa yang kita minta. Allah tak bagi. Kita minta kaya, tak kaya, nak kahwin sampai sudah bujang. Kan? Bujang terang tantang, kata orang Melayu. Saya tak tahulah terang apa yang tang, tak tahu. Sampai sudah. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala ganti di akhirat besok. Doa kita tadi jadi satu pahala. Nampak? Nampak? Sebab itu kita jangan bersedih, kerana doa ni ibadat. Kita berdoa dapat pahala, berdoa dapat pahala. Sebab itu sebenarnya kalau kita fikir tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ni semua masuk syurga lah. Allah nak semua kita masuk syurga. Tapi sebenarnya kita yang memang tak nak. Sebab nak dapat pahala ni bukannya susah, bukan nak mesti semayang. Kalau semayang, berapa ramai kita larat nak semayang, dan berapa banyak semayang yang kita larat nak buat. Tapi Allah Ta'ala jadikan semua benda, apa saja kebaikan, maka dia dapat pahala. Jadi tuan-tuan bayang, yang punya idea buat arrangement dapat pahala. Ni yang pasang kamera tadi dapat pahala. Yang tuan-tuan air susu kambing sini pun dapat pahala juga. Kan? Makna apa saja yang kita buat dapat pahala. Makna nak bagi tahu kita bahawa Allah memang nak kita masuk syurga dia. Tetapi kadang-kadang kita yang tak nak. Kita di rumah, kalau isteri di rumah memasak untuk suami, pahala. Dengan syarat tak mohon lah. Itu je. Abang makan apa ni bang? Steak. Kan? Yang dia minta tu steak. Buat je lah. Kan? Apa payah tau? Ambil chopstick tu goreng. Steak juga tu kan? Tak makna ni tuan-tuan. Apa yang kita buat tu Allah bagi pahala. No point sebenarnya untuk kita masuk neraka. Tapi kadang-kadang kesilapan kita yang kita biar dan berterusan, dan kita suka dalam kesilapan tadi.
Nampak? Sebab itu tak ada sebab kenapa kita tak boleh nak masuk syurga. Sehingga kan berdoa ni makna kita minta. Berdoa ni kita minta. Berdoa ni kita minta. Tapi berdoa itu pun Allah Ta'ala bagi pahala. Minta pada dia pun Allah bagi pahala. Itu kelebihannya. Sebab itulah kenapa jangan tinggal doa. Jangan tinggal. Apa keadaan pun, rasa nak doa ketika tu doa, berhenti sekejap doa. Jangan dalam tandas itu. Agak-agak lah kau nak pahala pun. Kan, kita tak pasal sebelah tandas tu, ya Allah, ya Allah. Sebelah pun ya Allah, ya Allah. Agak-agak lah. Keluarlah pada tandas tu dulu, nak doa pun. Ya, sebab itu kadang-kadang silap kita tuan. Ada orang nak tak suruh kita nak pahala, baca doa dalam tandas. Mana belajar? Allahumma, apa doa saudara? Sudah. Lupa dah pula masing-masing. Ni rakam ni dalam video ni. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan baca dalam jamban. Baca luar. Ini betul-betul nak kunci pintu jamban. Kan? Dah standby nak landing. Allahumma inni a'udzubika. Jangan buat kerja. Sebab itu kita boleh menyebut nama Allah dalam tandas. Kalau dengan sengaja berdosa hukum diharap. Kerana nama Allah tidak layak untuk disebut di tempat-tempat yang kotor begitu. Dia kata saya berdoa Ustaz, tak sebut nama Allah. Payah betul kalau orang Melayu betul. Allahumma tu Allah lah tu. Kita mohon kepada ya Allah, kita kata. Nampak? Bagi tuan-tuan, ada tempat untuk berdoa. Jangan tak tuan sendiri. Ustaz, kalau dalam konteks kita bukan nak berdoa, tapi kadang contohlah kan kita mandikan anak dalam bilik air, lepas tu dia PA ke apa, kita pun macam Allah gitu. Yang mana dia panggil tindakan apa dia panggil refleks. Itu dimaafkanlah, tak sengaja kan. Memang kita pun melatah pun Allah bagus semua kita, tak ada benda lain keluar Allah bagus tu ya. Jadi itu perkara yang dimaafkan ya. Sebab itu perkara yang tidak disengajakan ni, itu perkara yang dimaafkan. Al-khata'u wa nisyan kata Nabi ya, Allah angkat ataupun Allah apa dipanggil, Allah kecualikan perkara yang dengan sebab kesilapan ataupun lupa. Kita lupa dan ganas ya, terlupa. Silakan. Ya. Baik, tuan-tuan ni kita tengok, kalau sekiranya di antara dia sebut ini tandas dengan bilik air ni, tuan-tuan, dia dua yang berbeza. Yang dilarang ni tandas. Tandas kan di situ kita istilah mudah sedikit terberak lah ya. Senang faham lah ya. Kadang kita cakap ni lapik-lapik sangat, ni lambat nak faham. Kerana tandas ni kita terberak di situ, jadi dia kotor. Bilik air ni asas ni bukan tempat berak, betul tak? Dia tempat mandi. Mandi dia bukan tempat kotor. Okey. Sebab tu kita di Malaysia ni, kebanyakan kita rumah tandas dengan bilik air ni sekali. Tuan-tuan tengok orang dulu. Nampak macam koman ni orang dulu. Tandas dulu mana? Luar. Bukan luar, ujung tanah dia kan, luar sikit je ni, ujung tanah kan. Bila kita pergi rumah kan, tempat tandas lah, tandas luar ni kita nak buat apa ni, nak guna tandas lah, tandas luar, buat mandi tu ujung sana. Ada tandas lain tak? Nak buat apa ni, buang air kecil boleh kat situ boleh, air kecil je lah dia jadi optional pula. Tadi nak buang air besar, tengok tandas tu ujung kan, dekat dengan hutan pula, cancel lah ya, air kecil je. Tak semua, cuma tengok orang dulu punya rumah. Hari ni tuan, masjid, kalau Selangor dia kata masjid tandas tak boleh sebumbung dengan masjid. Masjid tandas tak boleh sebumbung dengan masjid, dia kena pisah. Orang dulu buat lah, lama orang dulu buat. Sebab bila kita tengok orang dulu kan, koman betul, sebab dia pisahkan rumah dia dengan tandas.
Bilik air. Ya. Sebab itu dia kata, kalau sekiranya tandas tadi berdinding, berpintu, dia split, maka kawasan lain tak dipakai tandas. Tandas ni kawasan tempat kita berehat. Faham? Even dalam satu bilik, contohlah ni bilik besar, ada tandas sini, boleh tak kita duduk kat sini? Boleh. Ya? Jadi mana tandas tu di sini. Sebab itu yang fikir tandas ni tempat berak tu. Faham tu tak? Itu saja tandas. Bukanlah seluar luar tu semua tandas. Tak. Ya? Sebab itu tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau boleh jauhkanlah, ya, ayat-ayat Quran ataupun doa-doa tadi bacalah sebelum masuk tadi, itu lebih baik. Ya, untuk mengelakkan kita tersasar masuk ke dalam zaman tahu kita berdoa. Ya. Jadi doa ni pun kena jaga, ada adab dia. Ya. Ini. Baik. Kita mulai sebenarnya tuan-tuan, benda ni ada lepas ni kita nak bincang. Tuan-tuan dah tanya dulu. Pada suatu hari kekasih kita dan pendidik kita Rasulullah SAW berdiri pada peperangan Badar. Baginda berdoa pada sembahyang subuh hingga selendang yang terjatuh dari kedua bahu. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah bahawa sesungguhnya aku adalah dekat. Al-Baqarah 186. Apabila mereka bertanya kepada Muhammad, di mana Allah? Apakah dia itu dekat atau jauh? Apabila para hamba itu bertanya kepada tentang kekuasaan Tuhan, tentang pendengaran Tuhan dan pengetahuan Tuhan, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Maknanya walau di mana pun kita tuan-tuan, walau apa keadaan sekalipun kita ketika itu, Allah nak bagi tahu, aku mendengar. Bila dekat ni, aku mendengar, aku tahu, aku melihat. Sebab kadang-kadang kalau kita telefon kan, kita pun telefon lagi kita, bang, saya pening kepala lagi. Betul tak? Saya pening kepala. Apa jawapan dia? Awak pening macam mana? Dia interview kita dulu. Pening macam mana? Pening ni berpusing-pusing. Agak-agak boleh berjalan tak? Kan? Dia tanya gitu. Nampak tak? Kenapa? Sebab bila kita minta dengan manusia, pengetahuan manusia ni terbatas. Kita pergi jumpa doktor. Doktor, saya sakit tak? Apa doktor jawab? Awak sakit apa? Betul tak? Di mana awak sakit? Apa makan sebelum ni? Nampak? Sebab itu Allah Ta'ala tahu ya. Kita kalau minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku rasa aku sakit, ya Allah, sebelum ni aku makan. Ada cakap gitu? Tak ada kan? Tak payah kita tenang, tak payah. Ya Allah, aku rasa aku perlu kepada Engkau, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kita tak payah cerita pun apa dia punya history, bahkan sejarah keluarga. Doktor tanya, ayah dia kencing manis, ibu ada kencing manis, ada keluarga yang sakit. Nampak tak? Kita minta kepada Allah Ta'ala, ada kita sebut, ya Allah, tolonglah ya Allah, dulu mak aku memang ada kencing manis, ya Allah. Ada gitu? Tak ada. Tak cerita pun, makcik pun, semua keturunan habis sebut. Tak. Kita direct. Sebab apa? Sebab ya, masalah. Cuba. Sebab Allah Maha mengetahui. Bila Allah Ta'ala kata fa inni qarib, aku dekat, berarti aku tahu. Bukan dekat ni sekarang dekat je. Kan, kita dekat juga. Tapi kalau tanya, apa hal bang? Tahu lah kata dia. Dia pun tak tahu apa hal dia. Nampak? Itu dekat. Tapi Allah Ta'ala nak sebut aku dekat, aku dengar, aku lihat, aku tahu. Kau tak payah cakap banyak. Kau diam-diam, aku bagi. Yang penting minta. Nampak? Ini sebab itu hebat doa ni tuan-tuan. Hebat ni. Kita minta kepada yang tahu. Kita minta kepada yang pakar. Memang kita minta kepada orang yang sepatut kita minta. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala sebut fa inni qarib. Dan Allah tidak misahkan antara pertanyaan dan jawapan, kerana penyambungan antara keduanya sangat kuat. Ya. Maksud Allah tidak mengatakan maka katakanlah sungguhnya aku dekat. Kemudian Allah SWT berfirman, ujibut da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Nampak? Allah bagi. Tapi kena ingatlah, kita mesti tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Ya, kita mesti patuh kepada Allah Ta'ala. Sudah tentulah kalau kita minta dengan Allah Ta'ala tapi kita tak tunduk kepada dia, tuan-tuan, bagaimana Allah nak bagi apa yang kita minta? Allah bagi, mintalah benda pun, tetapi pada masa yang sama tunduk apa yang diperintahkan Allah Ta'ala buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Itu syarat, itu saja. Tak payah nak payah, buat saja. Simple. Nampak? Ya. Sebab diturunkan ayat ini adalah bahawa kerana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bermunajat kepadanya, ataukah dia jauh supaya kita menirunya? Maka turunlah ayat ini. Oleh kerana itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku bersembunyi di balik Kaabah, maka dua orang musyrik lalu mendekatku. Lemak di tubuh kedua mereka memang banyak, yakni gemuk. Ini bahasa hukum ni. Akan tetapi otaknya lemah. Diguna macam itu perkataan itu, tak? Saya mendengar salah seorang daripada mereka berkata kepada yang lain, apakah Tuhan Muhammad mendengar percakapan kita? Maka teman yang buta berkata kepada, apabila kita mengeraskan suara maka dia akan mendengar, dan apabila kita memperlahankan dia tidak akan mendengar. Ini dalam buta, kan? Tapi tak sedari. Ya? Kemudian maka turunlah ayat ni, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang melainkan dialah yang keempat. Maknanya nak sebut, walau macam mana sembunyi kita bercakap, Allah tetap dengar, Allah tetap tahu, Allah maha mengetahui. Itu kalau orang cakap sembunyi. Kalau kita minta dengan Allah terang-terang. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, pernah tak kita tak minta pun hati berdetik? Pernah tak? Kan? Kita duduk seorang kat pejabat, dapur pula nak minta tolong, cakap hati ni, saya pula nak minta tolong belikan makanan ni, kan? Contoh kan? Datang pula orang, Kak, dah makan belum? Belum. Merah, saya kebetulan ada beli dulu. Kita tak order lagi, dia orang biasa tak laku, biasa tak? Tak pernah belum? Kalau tak pernah boleh telefon saya tuan, ambil ilmu. Saya terdetik juga hari ni nak makan macam ni. Pasal dah jadi tu cakap lah terdetik. Tapi tuan-tuan, saya yakin setiap kita pernah berlaku. Saya yakin setiap kita pernah. Kita tak ada cakap pun, kita detik dekat hati, ya Allah datang. Tapi kadang-kadang kita ni jenis orang memang tuli semua kita. Allah dah tunjuk dah, kita terdetik je datang, tapi kita buat tahu je, tak ada rasa ke pun. Tak pernah kita say Allahu Akbar, subhanallah. Pernah tak? Tak ada. Sebab itu kadang-kadang nak cerita ni, Allah Ta'ala tak payah sebut, tak payah tunggu kita sebut, detik saja. Tapi jangan bermodal. Dia begitu mahal, berdiamlah saja dengan detik ni. Jangan bermodal gitu. Tak, mana kita minta. Kita minta memang kita, tapi dengan syarat itulah. Kan? Tak mesti. Kadang-kadang kita kata rosak kan? Allahu Akbar, ya Allah, siapa nak tolong? Datang awak. Kan? Kawan ofis pula tu. Nampak tak? Saya ingat ada satu syarikat ni lah, dia buat open house. Jadi dia ni tak menyebut kawan ni. Kawan ni memang aktif jugalah dalam kelab dia, tapi dia terlupa nak jemput. Dia detik dalam hati, ya Allah, terlupa aku nak jemput. Sampai kawan tu turun. Kawan sampai. Dia tanya, macam mana kau tahu? Dia kata, aku sebenarnya nak pergi sana, tapi jam. Aku fikir kat sini ada open house, aku pun tahu. Apa payah sangat Allah nak buat? Mudah saja. Sebab itu tuan-tuan, Allah ni
Sehingga dalam hati, ayat yang kita sebutkan hari ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir kepada mereka daripada urat tengkuk mereka sendiri. Dan urat tengkuk, cuba tengok masing-masing. Rasa, ada tak? Cuba rasa. Rasa. Ada? Rasa tak? Urat tengkuk ada? Kak, urat tengkuk kat sini kak. Sini nanti. Urat tengkuk sini. Nanti kat sini. Urat tengkuk di sini. Urat tengkuk. Ya? Bukan cek nanti. Tak, maknanya tuan-tuan, Allah nak sebut urat tengkuk ni rapat dah melekat dengan kita punya leher, tetapi Allah lagi dekat daripada itu. Ni. Lepas tu kita, dia sebenarnya tuan-tuan ni, kalau kita boleh hidup, ada orang dia memang hidup dia sikit dia berdoa. Nak lintas jalan ni, lintas jalan, traffic light memang hijau dia punya, tak payah cerita dah, doa tu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamatkan jalan. Kita tengok menung, semua traffic light dia doa ni. Kenapa? Dia rasa sebenarnya aman bila dia minta kepada Allah Ta'ala. Sebab dia rasa aman bila dia minta dengan Allah Ta'ala. Ini ya, sebab itu Allah Ta'ala kata, orang yang berbisik ni, aku jadi yang ketiga mendengar. Ya, tak ada orang yang boleh sembunyi, berbisik pun aku boleh dengar. Dan dalam satu hadis disebut, la yahlika ma'ad du'a'i ahad, tidaklah ada seorang pun yang akan binasa dengan berdoa. Bagaimana mungkin kamu binasa sedangkan doa selalu bersama? Bagaimana mungkin kamu mati sedang doa selalu bersama? Dan bagaimana mungkin kamu dihinakan di dunia ini sedang doa selalu bersama? Sebab itu kalau kita tengok sejarah Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah lekang berdoa. Faham? Jadi kita kadang-kadang kalau kita menolak balik kan, ni honest lah tuan-tuan ni, honest kita sendiri. Berapa kali kita berdoa sehari tak payah jawab, menong 5 kali itu sembahyang ni. Dan itu pun Zuhur tadi tak sempat, pasal kita doa, kita sembahyang tu lepas makan, tengah-tengah sembahyang sakit perut kan, tak sempat dah doa. Mana doa lah sambil lari tu doa, tak ada harapan. Tak, maknanya tuan-tuan, nak sebut ni berapa kali sehari kita doa. Sedangkan kita dalam kereta boleh doa, nak tidur kita berdoa. Dia sebenarnya doa ni asal kita tergerak nak doa, doa. Jangan kita officialkan doa. Tak official doa Al-Fatihah official betul. Tak, tengah duduk ni, tengah terfikir tentang doa ni tuan-tuan, tengah teringat anak-anak, doa terus. Pernah tak kita tengah duduk buat kerja teringat anak-anak, doakan dia? Pernah tak kita tengah buat kerja doa teringatkan isteri? Tak ada. Suami macam tu dia fokus pada kerja. Nah, sebenarnya bila kita teringat saja berdoa. Kita selalu kadang lalu tepi jalan, dekat atas jalan, tiba-tiba kereta accident, betul tak? Kita kata apa? Kesian. Atau kereta orang rosak, kita kata apa? Kesian. Tapi ada tak kita berdoa untuk selamat daripada masalah? Kita hanya kesian. Kesian. Kadang kalau berdua panjang pula cerita tu kan? Kadang dengan kawan, apa hal bang? Kereta rosak tu? Tak ada, aku rasa bukan kereta tu rosak tu, accident tu. Tak ada, kereta depan tu mana ada apa-apa. Dia boleh cerita dua tu je, cerita. Sudahnya dia yang accident, confirm, yang dua tu pula lalu. Nah, sepatutnya tuan-tuan, saya sebutkan doa ni jangan official lah, official. Jam tu betul. Jam tu kita tak payah panjang lah pasal apa nama, nak makan pula. Nama pun dah tak makan. Tuan, jemput minum ya. Jemput minum tak? Ya? Kita boleh kak, sandwich tu boleh buka dah. Boleh, tak ada masalah. Jangan risau. Tuan-tuan, nak sebut ni tuan-tuan, jangan official berdoa. Bila masa? Bila masa? Tuan-tuan, kita naik tangga letih. Ya Allah, apa hal aku ni ya Allah? Ya Allah, doa terus. Tapi tak payahlah tengah-tengah naik tangga tu begitu doanya.
Seorang lain duduk kat belakang dia, pahan pula ada orang kata dia. Tak, sungguh. Tengah-tengah ni betul kita ingat tadi berdoa. Kan kita tadi mungkin bergaduh dengan bini kita, dengan lelaki kita. Betul tak? Tengah-tengah hiba rasa, ya Allah, Kau bagilah kasih sayang kepada kami, ya Allah. Tuan-tuan, kita tak tahu masa mustajab doa. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan doakan tempat semayang tu mustajab? Mustajab tu? Belum tahu lagi. Kadang-kadang ni, tengah ni, rupanya waktu mustajab doa. Ada sebut dalam satu hadis Nabi SAW, cerita tentang tawakal, cerita tentang ahli syurga. Siapa yang akan masuk syurga tanpa hisab? Datang seorang sahabat namanya Ukasha. Kata saya, Rasulullah, akulah orang tu. Kata Nabi, engkau. Datang sahabat lain kepada Ukasha, ya Rasulullah, mungkin aku juga. Kata Nabi, dah tak ada dah. Ada ulama mentafsirkan hadisnya, dia kata, Nabi kata dah tak ada tu maknanya dah tak ada lagi doa yang mustajab. Maknanya Ukasha tadi datang, ya Rasulullah, doakan aku yang masuk syurga tanpa hisab tu, 70,000 tanpa hisab. Kata Ukasha, Nabi kata, ya, engkau. Bangun pula seorang sahabat, dia tengok kan, ada makan dia. Kan? Ya Rasulullah, aku juga. Kata para ulama, Nabi kata, tafsiran, Nabi kata, waktu mustajab doa telah pun tamat. Ya, maknanya Ukasha sempat seorang kita dapat. Kalau tahu tadi kan kita beri sebentar. Sebab masa tu mustajab doa. Nampak tak? Tak, saya nak sebut ni tuan-tuan, kita tak tahu mustajab doa. Minta, bila-bila kita rasa nak minta. Bukan Allah pakai office hour. Faham tak faham? Yang pakai office hour ni kita. Tak faham cik ya? Waktu kerja tamat, cik boleh telefon besok. Tak, dengan Allah Ta'ala tak ada. Anytime kita rasa nak minta. Rasa masa sedih, minta. Rasa masa susah hati, minta. Tuan-tuan, bila-bila masa. Sebab itu kita tidak terikat dengan masa, dan Allah tidak pernah mengikat kita dengan keadaan-keadaan tertentu. Di Arafah saja ke, di atas bukit Jabal Rahmah saja ke, tak. Tetapi tempat-tempat mustajab itu sebagai tempat yang digalakkan, itu saja. Bukan maknanya nak doa mesti buka. Tapi memanglah tuan-tuan, kita tak nafikan. Kadang bila kita doa di tempat mustajab ni, subhanallah, dia lain sikit. Saya ingat satu ketika dulu seorang sahabat ni, dia buat majlis kahwin. Telefon sahabat yang di Mekah, dia kata, Ustaz, tolong tawaf dan doakan supaya hari tak hujan. Tak hujan suruh tuan-tuan. Itu hebat di tempat mustajab ni. Dia doa masa tawaf, tak hujan. Lepas pada tu baru hujan. Itu dia. Ya, tapi yang buat modal itulah. Yang tak ada kerja pula, aku nak test ni tengah-tengah hujan, berhenti tidak. Ini tak ada kerja dalam tuan yang main. Baik, habis. Saya perhatikan ni. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, kalian memang unik sekali. Kalian mempunyai ubat dan kalian juga punya penyakit. Penyakit kalian adalah dosa dan ubat kalian adalah doa dan istighfar. Maka banyakkanlah doa dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ya. Itu kadang-kadang ada orang doa ni, ya, sampai duduk-duduk kita lama dia doa. Tapi dia bukan doa yang menghafal tahlil tu, bukan. Itu memang skrip dia begitu panjang, kan? Itulah jitu duduk bawah lah, macam itulah, kan? Dia tak boleh lagi doa panjang tu doa dia, sebab skrip dia tu tak boleh lagi, ya? Tak makna sungguh-sungguh ni tuan-tuan. Seperti contoh dalam sujud, ya? Itu tempat mustajab doa. Masa sujud doa lama sikit, ya, tapi biar doa masa seorang lah. Jangan jadi imam, takut ada makmum mengintai pula. Kan, lama penuh sujud, tak bangun-bangun. Makmum boleh pula bangun angkat kepala tu. Belum lagi, sambung balik. Yang canggihnya makmum tu. Allah SWT menyebut dan menyifati Nabi Ibrahim AS bahawa baginda adalah Awwahum Munib, iaitu penghibur dan suka kembali kepada Allah Ta'ala. Para ahli tafsir berbeza pendapat daripada mentafsirkan kata-kata Awwahun. Sebagian mengatakan Ibrahim AS mengatakan merasa hibur dan sakit atas dosa-dosaku, merasa hibur dan sakit atas kesalahan-kesalahanku, merasa hibur dan sakit daripada kemaksiatan-kemaksiatanku, dan merasa hibur dan sakit daripada kelalaianku.
Betul tuan ni, doa, saya ingat doa tu cukup. Doa yang Allah Ta'ala ajarkan tu tuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa siapa? Doa Nabi. Doa Nabi apa? Nabi Adam. Ya, bila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Tuan-tuan, doa ni sebenarnya makna dia cukup besar. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami dah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah kalau sekiranya kau tidak rahmati kami, kau tidak ampunkan kami dan kau tidak rahmati kami, nescaya kami akan masuk orang yang dalam arti kata yang lain. Ya Allah, jangan kau timpakan aku musibah dengan sebab kesalahan aku. Jangan kau uji aku dengan sebab kesalahan aku. Sebab ada beza tuan-tuan. Allah uji kita dengan sebab Allah sayang kita, tak sama dengan Allah uji kita dengan sebab silapan kita. Faham tak? Kalau Allah uji kita dengan sebab kasih sayang Allah kepada kita, selepas ujian itu akan ada jalan keluar. Dan Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita mampu. Tapi kalau Allah turunkan ujian tadi dengan sebab kesilapan kita, sebab itu kita minta Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku mengaku ya Allah aku membuat silap ya Allah. Ya Allah aku mengaku aku salah ya Allah. Ya Allah jangan kau uji, jangan kau timpa musibah, jangan kau turunkan azab dengan sebab kerana kesilapan aku, kesalahan aku ya Allah. Betul doa tu tuan-tuan cukup besar makna. Ya, kita baca doa tu kita hayati. Cukuplah doa tu pun kita baca pun cukup. Rabbana zalamna anfusana. Bila kita ingat tu Rabbana zalamna anfusana, ingat balik apa benda kesalahan yang kita buat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ingatkan pula ya Allah kalau musibah ni kau timpakan dengan sebab kesalahan aku. Ya Allah kalau musibah ini rumah terbakar, ya Allah kalau musibah ini sakit, ya Allah kalau musibah ini apa kerana, ya Allah kalau musibah ini. Tuan-tuan, ini doa yang paling besar. Sebab itulah disebut apabila Nabi Adam AS berdoa dengan doa tadi, ya, Allah ampunkan dia, dan Allah pertemukan balik Nabi Adam dan juga Hawa. Apa kesalahan Nabi Adam? Nabi Adam hanya makan buah yang Allah larang, itu saja. Kita makan apa? Bukan buah, segala macam kita balut. Dah macam mesin kisar apa nama itu? Apa lagi? Tak tahu mesin kisar pun kita dah tahu lah. Semua asal lalu je, membujur lalu. Betul lah kata patah Melayu, membujur lalu melintang patah. Semua lalu kita berdali. Nampak? Sebab itu Nabi Allah Adam AS dimohon dengan doa tadi. Kita minta, ya Allah jangan kesilapan aku, ya Allah jangan kau buang kasih sayang antara aku suami isteri. Ya Allah kesilapan aku, jangan kau datangkan kebencian pada keluarga aku. Ya Allah kesilapan aku, jangan kau datangkan kebencian orang pada aku. Itu kita minta. Ini doa tuan-tuan. Sebab itu doa ni kadang-kadang dia bukan sengaja kita minta, bahkan sengaja kita minta, bahkan dia mendidik kita. Tapi dengan syarat kita jangan baca doa tu sini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunanna minal khasirin. Kalau malaikat kat depan lama lampau kita minta main bila dah jadi. Nampak? Sebab itu bila disebut Nabi Ibrahim ni awahum munib, disungguh-sungguh ya Allah mungkin kesalahan aku ya Allah. Ya Allah kesilapan aku, kelemahan aku. Kita mengaku depan Allah Ta'ala. Ini doa. Ini doa. Nampak? Lepas tu kita berdoa, doa sungguh-sungguh, doa betul-betul sebut. Kita mengaku. Dan kalau tak mengaku pun Allah Ta'ala tahu nak nyuruh kan. Tersebut ya Allah ni kelemahan aku ya Allah. Kau tahu ya Allah aku nak kembali kepada kau, tapi ya Allah aku tak ada kekuatan ya Allah, tolong jangan kau timpakan musibah pada aku ya Allah. Itu kita kena minta. Ya Allah jangan kau uji aku ya Allah. Ya Allah jangan. Kita minta bagi kekuatan tadi. Ini ya, nanti kita akan baca doa-doa yang lain tuan-tuan. Sebagian ada yang mengatakan Ibrahim AS sentiasa berdoa, banyak meminta dan sangat bersungguh-sungguh dalam doa.
Maka bersungguh-sungguh kalian dalam berdoa, kerana meskipun sebanyak mana manusia yang berdoa kepada Allah, sesungguhnya dia menyukai hal itu. Doa. Di dalam majlis ilmu ni doa tu buat, malaikat ada ni. Tak payah tengok atas. Kita kata malaikat ada semua di atas. Kan? Tak payahlah. Tak sebut. Kerana majlis ilmu ni malaikat ada bersama kita. Dia mengaminkan doa kita. Tepat. Tak. Bila kita ingat doa, kita doa. Lebih-lebih lagi dalam majlis-majlis atau tempat-tempat yang baik, majlis-majlis yang baik. Tapi kita biasa kan karaoke pun berdoa dulu. Sebelum kita mulakan pertandingan karaoke kita bagi tahun 2012 ini, kita menjemput yang bahagian Tuan Haji. Tuan Haji tu doa tu. Kan nak panggil ustaz malu pula. Tuan Haji, ya Allah, kau bergantilah program kami ni ya Allah. Ada harapan dengan yang doa-doa lingkup sekali. Kadang kita tak yakin, mana nak doa. Ada sahabat saya kena panggil doa untuk berenang. Bukan majlis berenang, apa dia panggil tu? Pertandingan berenang. Dijemput yang bagi ustaz untuk berdoa. Ni, depan kolam renang. Allahumma ya Allah, Allah ya Rahman ya Rahim. Tak ada harapan lepas itu. Brit, kuat lentang. Tak over tak. Tak ada maknanya berdoa. Nampak? Lepas tu dia kena tempat-tempat kita berdoa tadi. Sungguh. Seorang penyair mengatakan Allah murka bila kau tidak meminta kepada, sedang anak Adam marah bila diminta. Terbalik. Minta lah. Cuma minta banyak kali buat macam tu. Berhenti ke lah Ustaz ni? Banyak songnya pula. Nak ceramah, nak duduk macam gini lah, nak ada makan-makan, minum-minum lah. Kan? Dia minta lagi. Kan? Saya minta kuliah saya diadakan di sini saja. Terus. Kan dia bincangkan lah Ustaz. Tak, manusia memang tak suka dia minta tuan-tuan. Kita minta kan laki kita. Dia minta banyak kali. Bang nak ni, bang nak ni, bang nak ni. Ambil dah semua sekali. Tu ada dalam bank tu cucuk je semua. Bank-bank tu semua saya punya duit. Kan? Malah dia tuan-tuan. Tak semua. Kita macam itu, kita manusia tuan-tuan. Mana kita suka walaupun orang tu rapat dengan kita. Lagi kalau orang tu jauh. Tolong sikit-sikit boleh lah. Banyak kali tolong, kita pun fikir. Kenapa? Pasal kita manusia. Ni. Ya. Apabila kamu minta kepada seorang, kamu akan mengetuk pintunya. Apabila kamu minta kepadanya dengan berulang-ulang, maka dia akan marah kepadanya. Sementara apabila kamu minta kepada Allah SWT, dia akan semakin mencintaimu kerana kamu berlindung kepadanya. Allah SWT berfirman tentang Nabi Zakaria AS dan Nabi-Nabi lain. Wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dan kami jadikannya isteri dapat mengandung. Semuanya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Lepas itu berdoa ni tuan-tuan tak sebut dia. Kalau sekadar gitu-gitu je tak jadi. Mana sungguh-sungguh. Itu berdoa ni dianjurkan ketika kita belajar tuan-tuan, masa antaranya sepertiga malam, tengah-tengah wan tidur kita bangun doa. Sebab itu kita ada beza kan. Masa kita berdoa dalam susah dengan kita berdoa sekarang, ada beza tak? Masa kita berdoa susah hati dengan kita berdoa sekarang, ada beza tak? Ada kan? Masa kita dengar kata suami kita sibuk nak kahwin lagi tu, kan? Contoh tuan, contoh ni orang tak suka. Tak ada contoh, tak ada contoh lain ke? Tak bagi senang sikit orang nak nampak. Kalau contoh lain tak masuk. Yang tu kan masuk, sakit hati. Contoh tuan-tuan, ya? Masa itu kita doa sungguh-sungguh. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kau bagilah kasih sayang kami, ya Allah. Cuma lepas tu tak ada apa-apa dah. Kan? Suami kita pun elok je. Romantik balik. Ada doa macam tu. Doa juga, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Tak ada dah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak timbul lah. Pasal apa? Sebab itu kita berdoa tuan-tuan, kita tak bersungguh. Allah Ta'ala sebut bagaimana para Nabi ni berdoa sungguh-sungguh, cemas. Cemas ni bukan wara. Ya Allah, ya Allah tu, ya Allah tak, ya Allah itu bukan cemas, tu wara. Maksud cemas ni mahakab sungguh, ya Allah. Macam kita kan, ya Allah, siapa yang nak tolong dia, ya Allah, ya Allah. Itu cemas. Kalau sekejap ni, sekejap itu, tu wara, faham?
Semua dia minta. Itu ni. Sebab itulah tuan-tuan, keadaan kita berdoa. Cuba pada kita minta sungguh-sungguh. Kita minta dalam keadaan kita benar-benar, kata orang Urus selama feel. Kita rasa. Kena feel. Kalau tak feel, kita akan sampai dalam berdoa tadi. Baik, beberapa etika dalam berdoa bulan depan. Habis dalam tu. Bukan berdoa bulan depan, nanti bulan depan kita bincang. Jadi saya ingat untuk hari ni cukup lagi tuan, dah 50 lah. Pasal maghrib awal kita nak makan lagi. Tapi saya pelik pula, meja ni je ada makanan. Memang makanan paling tak ada air je. Oh, ada di luar. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa untuk hari ni setakat ni je. Ya, kita akan sambung lagi insya-Allah pada bulan 12. Ya, insya-Allah tuan-tuan, saya akan berangkat pada minggu hadapan, ya, pada hari Isnin insya-Allah. Ya, mohon doa semua. Ya, tuan-tuan doakan mudah-mudahan saya sihat, saya selamat, dapat apa dipanggil ni, bimbing jemaah dan dapat beri manfaat lah kepada ya, orang yang memerlukan, mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Dan mudah-mudahan doa sama saya dapat haji yang mabrur insya-Allah. Ya. Jadi kadang doa ni kita tak tahu, kita rasa macam kita yang mustajab doa, tapi sebenarnya kadang orang lain yang ada bersama kita tu yang mustajab doa. Ya. Jadi sebab itu kita jumpa orang minta doa. Orang Arab dia begitu. Doa terakhir. Doa. Kita jumpa orang doa minta doa. Tapi dengan syaratlah orang tu jangan luar. Kawan tu pura doa saya. Aku berdoa tu, aku dah doa untuk kau lah tadi. Tak, mana kita jumpa orang doa minta. Kita jumpa sahabat kita nampak dia berubah elok sekarang. Doa saya kak, doa saya. Kita tak rajin minta, Tuhan doa ke saya. Tak ada. Itu kita rajin tentang mulut kita minta orang doakan kita. Ya. Sebab itulah saya usahakan doa lah. Tuan-tuan ni, mudah-mudahan tuan punya doa tu Allah Ta'ala terima insya-Allah. Ya. Jadi saya ingat sekali dulu dan jumpa lagi pada bulan 12 insya-Allah. Ya. Jadi untuk hari ini sekadar itu dulu. Ya. Saya rasa tak ada benda lah. Ada semua soalan? Soalan dulu. Ya, silakan. Kalau kita doa tadi, ya. Kita doa dan orang tua dinamikan. Baik. Adakah waktu dapat doa yang sambung? Ada disebutkan tuan-tuan, kalau sekiranya kita berdoa dan orang mengaminkan doa kita, maka doa itu akan dapat sama pada dia. Cuma kalau sekiranya kita ni diamanahkan untuk berdoa ramai-ramai, tapi kita bukan amin, kita berdoa untuk sendiri je, maka kita dikira khianat. Faham? Kita jadi imam, maknanya orang harap kita berdoa. Kita berdoa tapi Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Kan? Semua untuk dia je. Ya Allah, kau bahagikan aku, ya Allah, kau kayakan aku. Dia je semua. Orang ni khianat. Sebab itu bila kita berdoa ramai-ramai, semua. Sebab itu baru dapat semua. Ya, baru dapat semua. Ya, jadi bila berdoa lah ramai. Dan sebab itu saya pesan tuan-tuan, bila berdoa jangan doa untuk kita. Doa untuk suami kita sekali. Bila Rabbana zalamna anfusana, kan, Allahumma ghfirli, jangan. Walaupun kita sembahyang seorang, Allahumma ghfir lana lah. Kan kita ada suami, betul tak? Kita ada anak-anak. Kenapa tak minta untuk semua? Rabbana hablana min azwajina. Kita ramai. Lepas tu bila dah kahwin ke, ada keluarga, doa untuk ramai, minta untuk semua. Pasal doa kita tu kan untuk kita je. Minta untuk suami, isteri, anak-anak semua sekali. Itu baru betul. Ya, jadi baru dapat sama, insya-Allah. Ya. Baik, ada soalan lain? Silakan. Ya. Bagaimana kita nak tahu bahawa yang kita dapat tu musibah ataupun dugaan? Dia pertama sekali tuan-tuan, apa-apa yang berlaku kepada kita, kita kena muhasabah. Ya. Apa saja berlaku, katalah aksiden, kemalangan, kita kena muhasabah. Kita tengok balik, ada tak apa-apa yang kita cuaikan dalam kehidupan kita, atau ada apa-apa yang kita langgar daripada perintah-perintah Allah Ta'ala. Kalau kita rasa tak ada, kita dah buat yang terbaik lah. Sebagai contoh yang lain, kita ada anak, tiba-tiba anak kita ni jadi anak yang kita dah didik daripada umur 7 tahun. Nabi kata didik, kita didik. Sebelum 7 tahun lagi, masa dalam perut mak dia, kita didik. Hari-hari kita bacakan Quran, kan? Hari-hari. Tapi satu ayat je lah, lepas tu kita tidur. Kan? Contoh dan tuan-tuan, hari-hari sampai budak tu beranak. Bukan budak tu beranak, mak dia beranak.
Sampai budak tu lahir. Kemudian kita ikut sunnah Nabi tu, akikah kita buatkan. Bagi nama yang baik, kita buat yang sunnah. Bila kita ke masjid, suruh bawa budak tadi, anak tadi semayang, kita semayang depan dia. Bila masuk 7 tahun, kita suruh dia sunat. Tuan-tuan, sekolah, kita sekolahkan dia sekolah agama daripada 6 tahun lagi, dah sekolah agama 7 tahun, 10 tahun. Masuk pula sekolah menengah, masukkan juga sekolah agama. Tapi bila masuk dia lepas pada universiti, dia keluar, dia konak. Baik, sekarang kita nak kata dia ujian ataupun itu sebagai musibah. Contoh, saya tentu di situ adalah ujian. Tapi tuan-tuan, kalau memang daripada kecil kita sibuk bawa dia pergi panggung wayang, daripada kecil masa mak dia dalam perut lagi panggung wayang, kan? Mak dia dalam perut, budak dia dalam perut mak dia, kan? Dia bawa pergi Disneyland, apa land lagi, ya? Landmark, apa sebagainya macam lah, ya? Asal nama land semua kita pergi. Tuan-tuan, tiba-tiba bila besar, budak ni jadi kona pula, ya? Beraka pada kita, lawan kita, tak dengar kata kita. Agak-agaknya apa? Ini sebagai musibah, balasan Allah bagi. Tapi bukanlah maknanya itu sebagai nokta, tidak. Tapi Allah nak menyadarkan kita. Sebab itu kadang-kadang ada perkara musibah yang Allah bagi ni menyedarkan kita. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah tak bagi musibah tu pada kita, Allah bagi pada orang lain. Itu teguran untuk kita juga. Kadang kita tak sakit, yang sakit orang lain. Ya Allah, kita terpukul. Astaghfirullahaladzim, apa benda yang aku dah buat. Itu kalau orang ada nak fikirlah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ini manusia ni ada hati Allah bagi, tapi mana yang nak fikir. Betul tak? Kalau kita fikir tuan-tuan, kena pada orang lain, ya Allah, bukan orang jauh lain lah, kena pada apa nama tu, Barack Obama, tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi bila kena dengan saudara kita atau kawan dekat kita, patut kita menung. Astagfirullahaladzim, apa benda yang aku dah buat. Jangan kata dia kena badan kuriu, ya. Lepas tu kita kena muhasabah. Jadi sebab tu kita boleh bezakan bila mana kita tengok balik. Kita buat ni ataupun dengan sebab kesilapan kita atau dengan sebab Allah nak menguji kita. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Sila. Baik. Pukul pagi? 5 pagi. Kalau 5 pagi 1/3 malam, 6 pagi 2/3, 7 pagi 3/3 lah nampaknya. Dia 1/3 ni kan, kita kira malam ni daripada maghrib sampai subuh. So bagi je lah. Dia tak payahlah sungguh-sungguh nak bagi tu. Dia dengan minit-minit dengan saat-saat dia betul, dia lebih kurang lah, ya. Maknanya kalau ada 10 jam, bagi 3 jam pertama tu 1/3 malam. Sebab itu daripada pukul 7 sampai pukul 10, 1/3 malam. Pukul 10 kan kita tengok ombak rindu lagi. Jadi tak ada harapan lah. Sebab itu 2/3 malam bersih. Itu yang terbaik lah, 2/3 malam, ya. Faham betul? Itu cara. Sebab itu sebenarnya yang disuruh tu 2/3 malam atau 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam pertama tak ada harapan, dia tengah makan tom yum lagi juga, tak ada nak doa masa tu, tak ada. Baik, ada soalan lain? Tuan? Tadi menu kita hari ni kali ni memang teka betul. Baik, alhamdulillah tuan, saya rasa sekadar itu dulu. Dan saya ucap terima kasih juga pada tuan-tuan sekalian, khususnya kat sini. Dia kata dia memang sambil nak meraihkan saya nak ke Mekah. Allah Akbar. So kadang-kadang dia, sebab itulah tuan-tuan ni, kadang kalau nak kira kita nak pergi tempat tu, kita malas buat dia. Kadang lah, ini nanti besok potong lah, slot ni potong. Jangan masuk dalam YouTube lah besok. Tak semua tuan-tuan. Dia kadang-kadang ada tempat, maaf saya sebut lah tuan-tuan, ini potong besok. Ada setengah tempat, bukan sebab soal bayaran, tak ada. Minta maaf. Kadang bagi paling sikit dia bagi. Tapi ustaz-ustaz yang nak pergi situ, semua ustaz hebat-hebat. Saya pergi situ tempat tu, memang saya fikap situ, memang jarang saya tak datang. Pergi dengan sahabat, terbanyak dia. Itu ustaz apa istimewa soal,
Nak kata sekali datang 10,000 tak ada. Nak kata bagi, dia tanya Ustaz, dia bagi banyak 1,000 Kata bawa tenang je. Tak ada. Biasa je. Tapi kenapa ustaz-ustaz nak datang? Kadang-kadang tuan-tuan, dia menghormati, dia meraihkan ustaz-ustaz. Ini kadang-kadang. Sebab itu saya kata tadi, kalau nak kira kedai mesin niaga ni, mikirkan jam dia tu lemah semangat. Sungguh. Kan, pasal kuliah ni lepas maghrib, sebelum maghrib. Tapi itulah, saya penilai tuan. Saya tahu di bolanya tuan-tuan buat ni begini. Dan lebih lagi buat pula di sini memang bicara santai tu. Sambil minum-minum begini. Saya ingat kalau akan datang baru ada stall dia pula. Tak maknanya tuan-tuan itulah saya ucap terima kasih lah. Sebenarnya saya memang setiap kali ke Mekah saya tak pernah bawa peluri pun. Ini sebab saya rasa memang saya kerja ke Mekah je. Jadi orang pun nak muak kenduri, ustaz ni nak ke Mekah, kenduri nak ke Mekah. Kadang pergi umrah, kenduri lagi. Kan? Asal Mekah kenduri, asal kenduri ustaz tu nak ke Mekah. Jadi saya pun tak nak lah orang, yalah kadang-kadang kita ni orang yang ke Mekah sekali-sekali tu betul lah, tak kita raihkan dia lah. Iaitu saat ni dia sekali semua hidup ni, kan? Kalau dia sejahtera kertas tak pergi lagi dah ni, kan? Bukan makna mesti kita pergi, tidak. Tapi itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Cuma sebab itulah saya secara pribadi dan tuan-tuan ni memang saya tak buat kenduri. Memang saya tak buat kenduri. Jadi bila orang buat kenduri untuk saya ni, tu saya rasa macam nak pergi Mekah tiap bulan nampak dia. Kalau pilihan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita selain daripada kita mengaji ni, ada ukhuwah di antara kita lah, insyaAllah. Jadi saya ingat sekadar itu dahulu. Wallahu a'lam. Aku lupa lihada. Sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ni macam nak buka puasa ni. Buku 7 dah. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya memang kami ingin merayakan Ustaz untuk ke Mekah. Bila Ustaz? 5 bulan. 5 bulan.